Cari tempat duduk. Boleh duduk. Naik. Okey, semua ada ke? Semua ada. Puan Salmi on the way. Oh tu. Okey. Ada lagi. Puan Salmi di sana. Di sana. Datang ke sini. Tak lah. InsyaAllah. Man. Ambil gambar dengan Ustaz dulu. Okey, boleh. Ustaz Kabir mana Ustaz? Ustaz Kabir. Allah. Kali jisam. 1, 2, 3. Aku nampak tak? Ya. Nampak. Ni bawah ni. Ramai pula nak masuk Ustaz. Syah, Okey. ada macam ni. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. Sini, dia ni. Nak masuk tak? Boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, jom kita baca satu lagi doa. Apa tu ni siapa? Juga dalam riwayat Imam Tirmizi, doa ini adalah doa untuk kita dapat manfaat daripada ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Okey, kita 3 kali kan ya. Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidna ilma. Okay, sekali lagi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Baik, macam biasa kita sedang bermusafir, kita nak malaikat sayarat bersama dengan kita, maka kita jadikan ini sebuah taman syurga dan kita bermuzakarah setelah kita bertasbih. Ingat tak tasbih tadi? Ingat tak tasbih? La ilaha illa anta. Dah. Subhanaka la ilma lana. Ingat ya? Kan? Baik, saya sebab tempat ini terlampau panjang sejarah dia, ya, sama panjang dengan sejarah manusia itu sendiri. Dan semua di kalangan ulama percaya bahawa tempat ini ada kaitannya tentang Nabi Allah Adam dan Siti Hawa yang turun ke bumi dengan bumi yang berbeza. Satu turun di benua Hind, Nabi Adam turun di benua Hind, dan kemudian Siti Hawa turun di Jeddah. Sebab tu sampai sekarang dinamakan dia Jeddah. Jeddah bermaksud nenek. Jadi dan dalam tempoh puluhan tahun berpisahlah kedua ini dan saling mencari antara satu sama lain. Ini satu angle lah, saya nak buat satu angle yang best lah. Angle yang macam orang pun tak nak panjat ke atas. Ya, bila dia tahu tentang perkara ni kan. Okey. Baik. Jadi maka dikatakan akhir sekali dalam pencarian panjang itu, Nabi Adam memanggil Adam, Nabi Adam memanggil Hawa, Hawa memanggil Adam, maka sampailah mereka naik ke atas jabal ini yang kemudian dikenal sebagai Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang menemukan datuk kita buat kali pertama. Dalam bahasa kitanya, kalau tak bertemu tu tak adalah kita. Ya, kalau lah tak bertemu, duk cari Jeddah, pergi shopping pula sampai ke Riyadh pulling corner ke Madinah. Lepas tu akhirnya tak berjumpa, maka tak adalah manusia. Dan sebab itulah tempat ini ditanda sebagai tempat pertemuan pertama manusia. Dan tempat pertemuan pertama manusia inilah dari sudut lain Allah minta, sebab dalam salah satu daripada tanda adanya Allah, berkuasanya Allah adalah menciptakan manusia daripada 1, 2
Kemudian kita tengok berbagai manusia. Allah kata itu adalah tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kemuncak ibadah haji, maka kita wukuf kat sini. Ya, manusia wukuf di sini. Baik. Wukuf. Ya, kalau musim haji ni tentulah kita akan nampak bahawa lautan manusia yang memakai ihram berwarna putih dan seluruh kawasan ini bertukar menjadi putih kalau kita gunakan drone. Maka kita akan dapati bahawa seluruh kawasan ini penuh dengan manusia pada hari Arafah, hari yang sangat besarlah. Baik, semua yang dikasih sekalian, saya cuba nak fikir mana satu yang sesuai untuk kita kongsi daripada begitu banyak maklumat tentang tentang padang Arafah, tentang perjuangan Nabi, tentang Nabi Allah Ibrahim, ya. Baik, saya nak simpulkan macam ni je lah. Saya nak simpulkan bahawa semua yang dikasih sekalian, Arafah kerana manusia berkenalan, maka berkenalan manusia di atas ta'arufan. Ya, maka sebab itu tempat ini menemukan antara dua manusia, Nabi Adam dan dan Siti Hawa, ya. Dan kemudian sampai kepada generasi berikutnya, sampai pada Nabi Allah Ibrahim. Bila sampai pada Nabi Allah Ibrahim, maka Arafah terangkat nama lagi. Ya, terangkat Arafah ni mendapat nama dia, dikukuhkan nama dia. Maka tempat ni nama dia Arafah. Kenapa? Sebab peristiwa sembelihan yang berlaku pada Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail. Dan kerana ketika Nabi Ibrahim bermimpi, dan hari mimpi itu disebut hari Tarwiyah, hari ke-8, maka hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, maka disebut hari Arafah, kerana Nabi Ibrahim pasti bahawa mimpi itu adalah perintah dari Allah untuk disembelih anak dia. Dan hari 10 disebut hari apa? Hari 10. Hari korban ataupun disebut nahar. Apa makna nahar? Sembelihan. Maknanya 8 mimpi, 9 pasti, 10 laksana. Ya, itu prinsip. Ya, pastikan dapat maklumat, pastikan laksana 3 hari je. Maknanya tak lebih daripada 3 hari. Baik, maka sebab itu dinamakan tempat ini Arafah. Maka dan ada riwayat kata sebab Nabi Ibrahim menanya kepada Jibril bagaimana cara manasik haji, melakukan ibadah haji. Maka Nabi Ibrahim diajar di sini. Maka Nabi Ibrahim menyebut setelah dia faham, dia kata Araftu. Maka kerana dia tahu, maka pada ketika tempat ini menjadi Arafah namanya, ya. Semua yang saya kasih sekalian, mungkin saya nak bawa macam ni lah, ya. Wahyu turun ketika Nabi umur 40 tahun. Ya, jawab sambil marah kan. Basic sangat soalan sirah ni, ya Allah. Masya-Allah. Pukul dia. Kan? Dia tanya soalan basic sangat ni, Allah, kan. Bukan Ustaz Zuhaili, yang lain pun jawab 40 lah, takkan tak tahu kan. InsyaAllah mula turun dan Nabi mula wahyu terus turun istimraran, ya, turun tanazzulan, ya, turun selama 13 tahun di Mekah. Okey. Kemudian Nabi pun hijrah ke Madinah, maka terus turun sampailah Nabi wafat. Seluruh masa adalah dah tak nak jawab kan? Dah gurau je tadi, ya Allah. Seluruh masa adalah 23. Maknanya Nabi daripada mula turun wahyu, dan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa mencabar orang-orang, mencabar kepercayaan orang Quraisy, mencabar amalan orang Quraisy, sampai nak dapat amal Islam tu memang amal Islam yang sebenar-benar, yang tak ada ambil daripada timur, yang tak ada ambil daripada barat. Maka 23 tahun. Baik. Marilah saya nak minta kita rasa satu benda aja. Okey? Nak rasa satu benda. Wahyu yang terakhir. Sebab ada satu wahyu yang terakhir sebenar. Ya, wahyu terakhir dia ada turun last ke di Madinah. Tetapi wahyu yang terakhir, ya, disebut sebagai wahyu terakhir, turun di sini. Turun di kawasan kita ni. Ya. Please, ya, biasa sebut wahyu terakhir,
kalau kita belajar ulumul Quran, dia ada satu wahyu yang last. Tapi saya nak sebut kat sini, wahyu yang digelar sebagai wahyu terakhir turun di sini. Baik, kalau saya tanya soalan untuk berfikir di bawah panas terik ni, ya, kenapa wahyu tak akhir di Madinah? Maksudnya kan wahyu yang saya maksudkan adalah wahyu bagi tahu bahawa Islam ni sempurna. Wahyu yang bagi tahu Islam ni sempurna. Apa ayat dia? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Baik, itu wahyu yang nak bagi tahu bahawa Islam ni sempurna. Baik, soalan saya tadi, kenapa seolah-olah Allah turun pada haji, musim haji, barulah Allah turunkan bahawa Islam telah sempurna? Kenapa agaknya? Sebab manusia berkumpul. Okey, satu mungkin. Sebab kemuncak rukun Islam yang kelima adalah haji. Okey. Tak tahu Ustaz. Dia permulaan apa akhirat Ustaz? Ha? Bermulanya umat kat sini, berakhirnya kat sini. Okey, make sense. Maknanya kan kalau mula umat kat sini, maka agama tu disempurnakan di sini. Okey. Alhamdulillah. Kelas mungkin satu. Ustaz Iwan, Awak jangan jawab. Kan kalau Ustaz jawab lah orang lain, anak murid tak boleh jawab dah lah. Kan. Baik, semua yang saya kasih sekalian, sebab Al-Quran turun pada Nabi kepada kaum Arab. Dan Arab ni, dia punya jantung dia adalah haji. Jantung dia. Maksud jantung maknanya kebanggaan dia yang last adalah haji. Saat mereka menerima Nabi, dah surrender Nabi, maknanya dia mungkin boleh surrender benda-benda lain. Untuk makluman, ni just catatan tepi ya. Orang Arab sebelum datang Nabi mengajarkan Nabi membetulkan balik cara haji. Orang Arab ada buat 3 cara haji. Ada 3 cara. Yang pertama disebut haji cara hums. Apa dia? Hums. Hums. Ha? Hamim sin. Hums. Al-humsu. Yang kedua disebut sebagai hillah. Hillatu. Hillah. Halamta marbutah. Dan yang ketiga adalah at-tuls. At-tuls. Ta lam sin. At-tuls. Dan bila kita pergi umrah atau haji, ada satu hadis yang memang dibacakan untuk bagi tahu bahawa al-hajju Arafah. Siapa biasa dengar? Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Biasa dengar kan? Baik, alhamdulillah. Nabi nak bagi tahu haji itu Arafah. Tetapi takkah kita tanya balik, haji bukan Arafah saja. Haji nak kena pergi tawaf, nak pergi sa'i, kemudian ada wajib-wajib haji. Contohnya kita pergi bermalam dan segala macam. Tetapi kenapa Nabi cakap haji itu Arafah? Sebab orang Arab yang duduk di Mekah, mereka mengamalkan haji cara hums. Orang hums, dia wukuf di Muzdalifah. Sebab Arafah tanah halal, Muzdalifah tanah haram. Jadi orang Arab sangka, orang Arab yang duduk di Mekah percaya bahawa kami orang duduk di tanah haram, kenapa bila buat haji kena keluar ke tanah halal? Maka pada ketika itu Nabi nak bagi tahu dalam hadis, haji itu Arafah sebab semua orang, tak kira apapun perbuatan amalan haji kamu sebelum ini, maka sekarang kena ikut cara yang diajar oleh Nabi. Baik, saat semua orang telah tunduk dan patuh, maknanya mereka dah benar-benar menerima Nabi, maka Allah turunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Baik, jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, sebab tu pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, orang Yahudi ada jumpa dengan Sayyidina Umar, berkata, kamilah, kalau kami orang Yahudi, sekiranya turun ayat al-yawma akmaltu lakum, pada hari tersebut kami akan buat satu perayaan. Kerana nak bagi tahu bahawa betapa pengiktirafan yang besar. Jadi seolah-olah cuma Sayyidina Umar tahu dalam syariat
kita tidak akan menambah aid yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Sayyidina Umar juga percaya bahawa sebenarnya sesuatu yang agung ada pada kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari yang Allah telah sempurnakan agama dan Allah sempurnakan nikmat Islam kamu sebagai agama, ya. Wa raditu lakumul Islam Madinah, aku redha Islam sebagai agama. Baik, semua yang saya kasih sekalian, apa yang saya nak bawa di sini adalah satu benda lah saja. Sebab Nabi membawa kali akhir para sahabat dan itulah satu-satunya haji Nabi. Nabi tak buat banyak macam kita. Nabi hanya ada satu haji dibuat oleh Nabi. Maka Nabi SAW berjalan daripada daripada Madinah untuk menunaikan haji di sini. Dan Nabi SAW bawa pada ketika itu 114,000 orang sahabat yang berkumpul. Maknanya seluruh Jazirah Arabiah dah turun dan turun dan turun. Dan pada masa itu 100,000 dah berhimpun di sini. Maknanya di bawah. Semasa zaman Nabi, orang dah Islam seramainya pada ketika itu. Dan wahyu yang dilihat oleh begitu ramai manusia adalah wahyu al-yauma akmaltu lakum dinakum, ketika Nabi sedang menunggang unta pada ketika itu. Dan kerana ramai dan zaman dulu tak ada mikrofon yang Daniel boleh tolong bawa, ya. Jadi Nabi kena cakap dan kena pakai mubaligh. Mubaligh? Aha. Biasa tak dengan mubaligh? Ha? Mubaligh. Yang datang pendakwa. Okey, tak apalah. Semua makna tu betul lah, insya-Allah, ya. Cuma jangan sebut tak biasa. Sebab bila kita semayang, Imam Allahu Akbar, Bilal sebabnya. ada seorang lagi lepas tu dia buat apa? Dia jerit kuat. Itu mubaligh. Zaman dulu ketika tak ada mic, maka mubaligh tu akan ada seorang lain pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mubaligh ni maknanya sampai, sebab masa tu tak ada mikrofon macam kita ni. Masa sekarang okey dah kan. Ya, imam ya, sampai dekat dataran pun dengar dia batuk kan. Sudah. Ya. Sebab bila sebab dulu masa krin jatuh dulu kan. Dan kemudian satu subuh tu tiba-tiba dia ada mic tu dia macam dia popping, dia meletup pop. Tapi dia sempat terlampau kuat popping dia. Jadi orang sangka runtuh bangunan. Orang tengah semayang, yang luar, yang dalam tak apa. Yang luar berlari bertempiaran. Dengan sebab lari tu seorang mati. Ya, sebab orang pijak, sebab lari, sebab trauma. Orang tengah trauma sebenarnya, takut benda berlaku. Nak ceritanya sistemnya bagus. Zaman dulu Nabi bila bercakap 140,000, Nabi gunakan mubaligh. Dan ketika ayat dibaca, ya cukuplah ketika ayat dibaca al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Kalau orang Yahudi rasa gembira, para sahabat bila dengar masya-Allah agama dah sempurna, maka para sahabat ni bila dia orang gembira, dia orang bertakbir. So orang belakang duk hairan, apa hal dia orang tu? Macam tu lah kan? Apa hal dia orang tu? Nak sampai berita tu sampai barulah mereka bertakbir. Akhirnya satu padang semuanya bertakbir. Kenapa? Sebab al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum. Ya, kalau kita duk mengaji tafsir kena ceritalah ikmal, itmam, apa beza, tapi nanti Kang, masya-Allah ya. Nanti penat pula lah saya nak berdiri kat sini kan. Jadi semua benda nak didetailkan. Nanti lambat lah kalau sempat, tak sempat pun tak apa, insya-Allah balik kita cari sendiri insya-Allah dalam pengajian-pengajian kita, sebab bukan kita tekad lepas ni dah cukup lah, serik dah mengaji dah, alhamdulillah ya. Dah nak masuk umrah cukup lah. Jangan, semua yang dikasih sekalian. Baik, apa yang saya nak kongsi, ada satu catatan kecil yang menceritakan bahawa ketika seluruh padang ini bergembira ketika Nabi bacakan ayat agama telah sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, maka setiap orang bersyukur, berpelukan sesama mereka. Cuba bayang, mereka nampak kesan luka yang berlaku yang ada di belakang Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, Islam dah sempurna dah daripada kamu susah ketika awal Islam dulu. Jumpa bagaimana mereka-mereka yang dikejar dan lari dan kemudian bergembira kerana dah sempurna. Mereka mana-mana yang cacat ketika peperangan dalam Islam, rasa gembira, alhamdulillah tak sia-sia perjuangan dan peperangan kita sebab Islam ni telah sempurna. Setiap daripada mereka bergembira dan bertakbir. Dikatakan kecuali ada satu khemah kecil yang dalam khemah tersebut dengar bunyi orang menangis. Ya, dengar bunyi orang menangis. Marilah kita just nak feel satu benda, sebab saya sebut satu benda bahawa
ada benda yang kita dalam kita nak melaksanakan kesempurnaan Islam ni yang kena ada dalam diri kita. Dan ketika Asma binti Abi Bakar juga yang melihat dalam khemah dan dengar bunyi tangisan, sebab menangis ni dia ada beberapa kategori. Ada menangis, kita nangis teresak-esak. Ada yang menangis sehingga kita tahan tetapi tersedu-sedu sehingga didengar. Nauhan. Nauhan, orang yang menangis tetapi dicuba tahan tetapi dengar bunyi tangisan dia. Baik, pada ketika itu, ketika tangisan tersebut, baik semua yang saya kasih sekalian, Asma tanyalah kenapa, ya. Dia tengok yang menangis adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ayah mungkin tak tahu orang lain sedang gembira sebab ayah tak dengar wahyu sudah turun dan semua sedang bergembira saat ini. Asma sangka ayah dia tak dengar wahyu tersebut untuk share kegembiraan. Tetapi Sayyidina Abu Bakar melihat satu benda yang tak dilihat oleh orang ramai. Maka sambil menangis tersedu-sedu, dia bertanya, untuk apakah Rasul itu diutus oleh Allah? Tolong jawab. Untuk apa seorang Rasul diutus oleh Allah? Asma jawab, untuk menyempurnakan agama. Saat dia sendiri jawab, untuk menyempurnakan agama, saat itu Asma dah tak boleh nak sambung lagi dah. Dia tak boleh nak sambung lagi dah. Kenapa? Sebab dia tahu bahawa seandainya agama ini telah sempurna, maka tugas Rasul telah selesai. Maka Allah akan ambil balik Rasul tersebut. Maka pada saat tersebut, sebab semua yang dikasih sekalian, kata Abdullah ibn Umar, ketika Nabi bercakap dan Nabi sebut perkataan, kita bertemu pada hari ini, mungkin pada tahun hadapan aku tidak bersama dengan kalian. Kami melihat Nabi dalam keadaan gembira dan kami tak pernah sangka bahawa Nabi kata ini mungkin hari haji terakhir aku. Kami tak sangka pun bahawa haji itu memang haji terakhir Nabi. Kami sangka bahawa kali ini, mungkin tahun depan Nabi tak bersama, mungkin the next year, tahun berikutnya Nabi akan bersama dengan kami. Sebab kami tak pernah nak letak dalam pemikiran kami yang Nabi akan meninggalkan kami. Tapi sekarang Asma, dia kata, belum sempat dijawab, dia sendiri jawab, untuk menyempurnakan agama. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, apa jadi saat agama telah sempurna? Tentulah Allah akan memanggil balik kekasih dia. Maka dua orang ni menangis dan kemudian didengar oleh orang sekeliling. Orang tanya, apa ni nangis, orang tak happy? Maka ditanya soalan yang sama. Kerana setiap para sahabat ada perasaan cinta, kasih sayang pada Nabi. Sebab bila kita cinta, kasih dan sayang, kita tak nak berpisah. Maka sebab itu para sahabat tak boleh fikir untuk berpisah dengan Nabi. Semua yang dikasih sekalian, kita berada di Arafah, banyak perasaan yang kita kena campurkan sekali. Tapi biarlah perasaan yang baik, yang soleh. Kita marilah minta supaya di sini asal manusia, kami nak rumah tangga kami baik, ya Allah. Kami nak rumah tangga kami baik. Di sini tempat mustajab untuk kita berdoa tentang rumah tangga kita. Tadi Huzaifah tanya saya, Ustaz, Huzaifah bertanya dengan saya, tempat ni mustajab ke berdoa? Doa mustajab bila datang daripada hati, di mana tempat pun. Tetapi apatah lagi tempat yang ada disebut oleh Nabi dan ataupun disebut oleh sejarah, ya. Sebab dia kan mesti kata, Nabi kata di sini mustajab. Tapi tempat itu bila Nabi berdoa dan kemudian makbul, maka tempat itu secara mafhumnya adalah mustajab. Dan di sini betapa berkatnya tempat ini, sebab daripada dua orang lahir trilion, kuadrilion manusia. Jadi sebab itu kita doa tempat yang mustajab, kita doa untuk rumah tangga kita. Jom kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekali lagi, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Last kita minta, ya, makna doa ini adalah, wahai Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kepada kami, Rabbana hablana, daripada pasangan-pasangan kami, maknanya isteri untuk suami, suami untuk isteri, qurrata a'yun, maknanya pasangan kita adalah penyejuk mata kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina, dan anak-anak cucu keturunan kita. Qurrah a'yun, penyejuk mata hati kita. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, ya Allah,
ini menjadi pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Jadi sebab semua kita bila kita pimpin orang bertakwa, perjalanan di dunia senang, akhirat syurga. Simple. Sekali lagi kita minta. Kita minta betul-betul ya, insya-Allah bayangkan rumah tangga kita, bagi kita yang suami dan isteri, yang ada anak, kita bayangkan masya-Allah anak-anak kita menjadi orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita minta sebagai last semua yang dikasihan, doa kita untuk supaya kekal di atas kebaikan sampai mati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Amin ya rabbal alamin. Selebihnya saya kira marilah kita ambil masa waktu tempat yang baik ini, sebab Nabi pernah berada di sini, Nabi dan para sahabat dan semua para awliya pernah datang ke sini. Jadi kita ambil tempat kesempatan itu, doalah sebarang hajat-hajat kita yang baik, insya-Allah ya. Baik, semua yang saya kasih sekalian, sekarang adalah waktu untuk kita masing-masing. Sebelum Ustaz Zuhaili, berapa minit kita nak kena move? 10 ke 15 minit, 10 minit lah kot ya. 10 minit untuk kita mula bergerak balik ke bas kita, insya-Allah ya. So, manfaatkan me time di sini. Me time kita untuk kita cakap dengan Allah, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Tak belum jawab lagi tu. Yang mana? Nik beradik tu. Ni. Dalam bas tu. Mana? Oh, itu dalam bahasa. Dalam bas Itu dalam sambung. bahasa. Terima kasih ni. Insya-Allah. Allah maha. Rumah nak doa. Nak rekam? Berilah kesihatan, nasihat